Jadi tuan-tuan, kita masih di dalam tafsiran ayat Ya ayyuhallazina amanu, iaitu Ya ayyuhallazina amanu yang ke-8. Seruan untuk kita berinfak, bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu larangan kita membatalkan pahala sedekah kita dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah kita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dapat kita bertemu di dalam kuliah subuh bulanan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Kita berdoa agar Allah SWT tambahkan kita dengan tambahan hidayah dan taufiknya, ganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah SWT memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berusaha yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita masih di dalam tafsiran ayat Ya ayyuhallazina amanu, iaitu Ya ayyuhallazina amanu yang ke-8. Seruan untuk kita berinfak, bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu larangan kita membatalkan pahala sedekah kita dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerima sedekah kita tersebut. Dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Yang beri maksud, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menghilangkan, membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah ia bersih, licin. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dan apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maka tuan-tuan, itulah maksud ayat daripada apa yang kita telusuri secara bersama daripada 2-3 bulan yang lalu. Masih habis panjang dia punya perbicaraan dia. Kemudian kita nak masuk hari ini, perbicaraan dia buat main dalam subtopik, iaitu etika mengeluarkan sedekah. Etika mengeluarkan sedekah, nombor 1, mengetahui makna sedekah. Itu dah kita bincangkan. Yang kedua, memaknai makna sedekah tu nombor 1. Kerana dia bertitik tolak daripada ilmu. Artinya etika sedekah, adab dalam bersedekah, nombor 1 sekali kena faham. Dia kata kena mengetahui, ma'rifah. Kena ada ilmu apa itu sedekah, apa itu hakikat sedekah. Maka dia wamai kepada kita hadis-hadis yang menunjukkan Nabi memberikan huraian, tafsiran, makna kepada sedekah itu, hakikat sedekah yang sebenarnya di sisi Allah dan Rasul. Baik, kita tengok. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Aku orang yang sangat memerlukan." Maka Nabi mengutuskan kepada sebahagian isterinya, namun mereka menjawab, "Demi zat yang menguasaimu dengan kebenaran, aku tidak memiliki apa-apa selain air." Lalu Nabi SAW bertanya kepada para isterinya yang lain, dan semua isterinya juga menjawab demikian. "Demi zat yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki apa-apa selain air." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Siapakah yang mahu menjamu tetamu ini?" Salah seorang lelaki Ansar menjawab, "Aku, ya Rasulullah." Lelaki Ansar itu pun datang ke rumahnya dan berkata kepada isterinya, "Muliakanlah tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi nak bagi tahu kepada kita, para isteri Nabi pun tak ada apa nak bersedekah. Ramai isteri dia pun 9 orang isteri. Tolak Khadijah sudah meninggal. Ada 8 campur 2 dengan Jariyah. Jariyah ada 2. Maknanya 10 lah yang masih ada di Madinah. Seorang meninggal di Mekah, iaitu Khadijah. Boleh kata mereka 10 orang tu pun jawab yang sama, tak ada apa benda nak bagi kepada orang yang minta sedekah tersebut. Lalu Nabi pergi buka, open pada orang luar daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada seorang Ansar, yang mana seorang Ansar itu pun terima. Seorang Ansar tu pun kita tak tahu nama dia, siapa dia.
majhul, tidak dinyatakan. Dia mungkin sahabat yang kecil, yang tidak familiar, tidak popular. Tidak tahu nama dia pun, Nabi pun tak tahu. Abu Hurairah pun tak tahu. Cuma Abu Hurairah kata seorang Ansar. Riwayat daripada Abu Hurairah, seorang Ansar. Tak tahu siapa dia. Dicam dalam dia orang Madinah. Bukan orang Muhajirin. Dia sambut tawaran Nabi SAW, dia bawa balik tetamu tu dan dia suruh isteri dia layan buat apa yang patut untuk kita raikan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isterinya, ni Nabi nak beritahu hakikat sedekah. Apakah engkau memiliki sesuatu? Isterinya menjawab, tidak, kecuali makanan untuk anak-anak. Suaminya berkata, berilah mereka suatu alasan. Apabila mereka ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka. Dan jika tetamu kita datang, maka matikanlah lampu dan tunjukkanlah seakan-akan kita turut menyertai makan. Semasa tamu itu makan, suami isteri itu pun duduk menahan lapar. Ketika datang pagi esoknya, mereka suami isteri itu menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap apa yang kamu berdua lakukan terhadap tetamu kamu malam tadi. Tu artinya masuk juga dalam sedekah menjamu, meraikan tetamu yang datang, sehinggakan mereka melayan tetamu dalam keadaan gelap pun tak apa, sebab kerana nak menunjukkan rasa meraikan walaupun makanan tak jenuh, tak banyak, tapi nak bagi tetamu rasa selesa makan, tak berasa bimbang, risau, takut tak cukup. Mereka buat macam makan sama, tetapi sebenarnya mereka tidak makan kerana makanan itu hanya cukup untuk tetamu saja. Mereka pilih untuk berlapar demi untuk mengenyangkan tetamu yang hadir di rumah. Dan itu dipuji oleh baginda Nabi SAW. Di pagi besoknya mereka jumpa Nabi. Nabi kata, Allah Ta'ala berasa takjub dengan perbuatan kamu, wahai suami isteri. Hari pun kita tak tahu siapa dia, individu suami isteri tersebut. Ini sahabat-sahabat Ansar yang ada di Madinah, yang kita pun tak tahu nama-nama mereka secara seluruhannya kerana mereka ramai. Yang dekat-dekat dengan Nabi, yang besar-besar, namanya disebut oleh para perawi hadis. Kerana para perawi hadis ni, mereka kenal sahabat-sahabat yang besar. Yang kecil-kecil, mereka pun tak tahu nama siapa dia. Baik. Jadi itu makna. Yang pertama, Nabi SAW memberitahu tentang hakikat sedekah. Itu nombor satu. Nombor dua, etika yang kedua ialah bersedekah daripada harta yang halal. Tidak ada yang kita katakan Robin Hood dalam Islam, kerana dia bukan melihat kepada matlamat, tetapi Islam juga melihat kepada wasilah. Wasilah dan matlamat mestilah baik, mestilah soleh, mestilah halal. Matlamatnya pun halal, jalan nak capai matlamat tu pun kena halal. Matlamatnya baik, jalan nak mencapai matlamat tu pun kena baik juga. Tak boleh kita bersedekah dengan pendapatan income yang haram, yang datang daripada sumber yang haram. Kerana sedekah dengan sumber yang haram itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan digunakan untuk haji umrah pun
Tuhan tidak menerimanya kerana dia datang daripada sumber yang haram, sumber yang tidak halal. Jadi Islam ni, dia tidak ada konsep Machiavelli, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Itu tidak ada di dalam agama kita. Kerana kadang-kadang konsep matlamat menghalalkan cara ini, dia tak kisah dari sudut cara. Jadi dia kata matlamat bagus. Itu saya tak kira. Cara kita dapat tak saya kira. Kita nak tolong orang, kita nak bantu kebajikan, maka kita guna cara-cara yang tidak dibenarkan, yang haram dan sebagainya, untuk kutip donation, kutip dana dan sebagainya. Tak dibenarkan dalam agama kita. Sebab tu dia kata etika nombor 2, ia mesti bersumberkan, sedekah itu mesti bersumberkan dari usaha yang halal, daripada income yang halal. Usaha yang pun kena halal. Cari duit dengan cara yang haram tak boleh juga. Jadi itu cerita dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, isu banyak berkaitan dengan income, terutama dalam orang yang terlibat dengan seni, mereka menyanyi apa semua gitu kot ni. Itu dibahaskan oleh ulama fiqh macam mana income mereka itu di sudut agama, di sudut fatwa. Itu tak apa, bab menyanyi okey. Berlakon macam mana yang patuh syariah. Berlakon tak patuh syariah tak boleh juga. Berlakon yang kita kata tidak ada adegan-adegan yang diharamkan oleh syarak, pegang lelaki perempuan apa semua, tidak mengapa. Jadi itu di dalam berlakon pun ada patuh syariah. Menyanyi pun lah ni dibuat juga patuh syariah, garis panduan nak menyanyi. JAKIM kena keluarkan garis panduan berlakon, garis panduan pengarah, garis panduan penerbit filem. Banyak kerja mereka kena buat. Garis panduan pelakon. Bagi kita orang Islam banyak. JAKIM kena merentas kementerian. Dia kena hantar pergi garis panduan ni kepada artis. Hantar garis panduan kepada pengarah. Hantar garis panduan kepada penerbit. Ni daripada JAKIM. Oh, dia jaga agama. Tidak. Garis panduan kepada sukan tu. Tunjuk orang telanjang tu. Orang Islam kita masuk sukan, renang dan sebagainya. Macam mana tu? Garis panduan. Garis panduan warna rambut. Tanya Menteri Agama, Mufti RU, rambut merah. Warna rambut tu apa hukumnya? Maka tuan-tuan dan puan sekalian, dia itu kata dia tak boleh menghalalkan cara. Jadi garis panduan ni kena banyak keluar ikut. Itu dipanggil etika. Tata cara, SOP. Maka garis-garis panduan tu ada yang JAKIM dah keluarkan dalam beberapa perkara, termasuk berlakon pun ada dah garis panduannya, untuk kita orang Islam follow lah garis panduan yang dikeluarkan itu. Jadi supaya apa? Nak bagi income kita tu patuh syariah, tidak melanggar syariat. Tidak dia bersedekah ke dia apa ke, Tuhan tak terima. Dia mula daripada sumber tu. Dia bukan terus Islam, dia bukan tengok pada matlamat akhirat ataupun ujung. Dia tengok daripada mula. Daripada mana punca. Sebab tu dalam bab rezeki 2. Tuhan tanya, daripada mana dapat, kepada mana kamu belanja. Daripada mana dapat tu pun Tuhan ambil berat. Allah Ta'ala cakna dalam daripada mana kamu dapat,
kepada mana kamu belanja? Dua, Tuhan tanya bab soalan bab harta, bab income. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana kamu dapatkan harta ni dan kepada mana kamu belanjakannya. Jadi tuan-tuan, jadi tu kata dia menitik beratkan soal sumber. Waktu etika nombor 2, hendaklah bersedekah dengan sumber harta usaha yang halal. Kerana Rasulullah menjelaskan kepada kita bahawa sedekah itu tidak akan diterima jika berasal dari usaha yang haram. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sedekah dari usaha yang diperolehi dengan khianat. Itu dia. Dan tidak menerima solat tanpa bersuci. Tu. Allah tak terima sedekah yang datang daripada sumber-sumber yang khianat. Baru ni garis panduan dikeluar oleh MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Dia suruh bagi segala harta yang terlibat dengan konvensional riba dan sebagainya, dia suruh serah kepada Baitul Mal. Dia tak bagi sedekah kepada sewenang-wenang begitu saja. Dia kata sedekah kepada, masukkan Baitul Mal. Baitul Mal boleh guna untuk apa-apa tujuan yang kebajikan. Untuk ni, untuk diri peribadi keluarga tak boleh. Maka yang tu dia kata untuk digunakan oleh pihak kerajaan Baitul Mal untuk buat benda-benda yang masalih. Dia panggil ammah. Untuk maslahah umum. Untuk maslahah umum. Ada yang kata kita daripada keuntungan pelaburan yang tidak patuh syariat, duit tu boleh digunakan untuk maslahah awam. Tak boleh digunakan untuk peribadi kita. Bermakna dia tak jadi pahala kepada kita pun tak. Dia cuma digunakan, tak bagi dilupuskan tu dengan cara takkan nak bakar kot. Duit tu takkan nak pergi kambuh tauk dalam sungai ke, tak bagi untuk dimanfaatkan. Tapi dia tidak menjadikan kita pahala dan sebagainya. Cuma dia jadi kebajikan untuk awam gitu je. Nak jadi pahala pun tak boleh. Sebab dia datang daripada sumber yang tidak halal. Jadi kebajikan welfare gitu sajalah. Duniawi itu je. Dia tak boleh bawa pergi sampai ukhrawi pasal sumbernya daripada yang tidak patuh syariat. Maka tuan-tuan, itu hadis. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sedekah yang datang daripada cara khianat. Daripada usaha yang khianat. Allah tak terima. Sebab tu kadang kita dalam penggubalan wang haram nak bagi jadi halal, itu kadang dia kata dengan bersedekah, dengan berzakat, dengan berbuat kebajikan. Ada Fudail bin Iyad kata, kalau kita bersedekah dengan duit yang haram, dia umpama membasuh baju dengan air kencing. Bilah baju dengan air kencing. Bukan dia makin bersih, bahkan dia makin merebak kekotoran itu. Makin merebak najis tersebut. Jadi jangan buat main dalam bab haram dari sudut dipanggil maknawi. Duit tu tak haram. Dia dari si cara dapat tu yang haram. Duit dia sumber dia daripada kertas. Tak haram lah. Tapi cara dapat kertas itu macam mana? Cara dapat kertas itu macam mana? Tu khianat. Nabi kata Tuhan tak terima. Al-Hasanul Basri berkata, wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin, kasihanilah orang yang engkau zalimi. Kita dipesan oleh Hasanul Basri, dia kata orang yang bersedekah kepada orang miskin kena kesian juga kepada orang
yang engkau zalimi. Jangan sampai orang-orang yang bersedekah kepada orang miskin itu melakukan kezaliman, iaitu kepada orang-orang yang menerima sedekah kamu. Malik meriwayatkan dari dalam kitab Muwatta satu hadis yang berasal daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, bahwasanya dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, tidaklah salah seorang dari kamu semua memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang dia sendiri mahu menghadiahkannya kepada zat yang maha mulia. Sesungguhnya Allah yang maha mulia lebih berhak memilih hadiah tersebut. Memberikan sedekah pada jalan Allah, memberi hadiah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menerima akan hadiah-hadiah, kata Hisham bin Urwah. Nah, yang ketiga, bagi yang baik-baik. Hadiah pun kena yang baik-baik, daripada sumber yang baik, daripada sumber yang halalan tayyibah, halal dan baik. Yang ketiga, tidak rosak sedekahnya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si mati. Ayat yang kita baca tu menekankan etika ketiga ini, iaitu para ulama berselisih terhadap hakikat dari menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit tu dan menyakiti. Sebahagian ulama berpandangan menyebutkan bahawa al-man wal aza. Al-man tu maksudnya ialah mengungkit, sedangkan al-aza menampakkan sedekah, meriak, menunjuk-nunjukkan sedekah. Sufyanus Tsauri berkata, sesiapa yang mengingatnya bererti dia telah merosakkan sedekahnya. Jadi duk ingat-ingat barang kita duk bagi kepada kawan tu, duk terkenang-kenang jasa kita tu kepada orang yang kita sedekah tu, maka itu dia kata, Sufyan Tsauri kata, boleh merosakkan sedekah. Sebab tu dia ilmu kan dia ada tiga: ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Ihsan tu lah yang duk jaga pahala tu, membatalkan pahala tu. Iman, batalkan akidah. Ilmu-ilmu yang kena bicara tentang apa-apa yang membatalkan iman, batalkan akidah. Islam, ilmu-ilmu yang membatalkan fiqh, yakni membatalkan sah tidak sah ibadat dari sudut penilaian manusia. Nah, kita boleh kesan melalui ilmu fiqh. Nah, manakala ilmu ihsan itu adalah ilmu yang menyuruh kita menjaga pahala ibadat yang kita lakukan agar tidak terbatal. Termasuk dia kata, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jaga zahir dan batin, dalaman nawaitu kita, niat kita, keluhuran, ketulusan, kesucian, kemurnian hati. Sebab tu Sufyan Tsauri kata, kalau kita duk ingat-ingat benda baik yang kita buat kepada orang lain, itu pun dia kata boleh merosakkan pahala. Sebab dia nanti akan, bila duk ingat-ingat, dia pergi jumpa kawan tu, dia pergi ungkit lah, dia pergi sebut depan muka kawan tu lah, depan muka kawan yang terima tu lah. Jangan duk ingat. Ada yang kata ikhlas tu sedekah, tak ingat apa dah. Bagi itu dia tak ingat dah. Dia bagi, dia tak ada duk harap apa lagi dah. Kadang harap supaya orang hormat dia, harap supaya orang salute kepada dia, respect. Jadi kalau orang yang terima tu tak respect, tak salute, dia mulalah dia nak pergi sound lah. Jadi tu dipanggil, Sufyan Tsauri kata, kita bagi, kalau kita duk kenang-kenang, duk ingat-ingat tu, boleh merosakkan pahala dah. Masuk dalam mannah dah. Walaupun belum sebut,
teringat tu pun dia kata boleh rosak. Tak lafaz dengan mulut lagi, baru duduk dalam hati. Nah? Dan dia ditanya bagaimana mengungkitnya. Sufyan Sauri ditanya, ungkit tu pula macam mana? Kalau dah kata duk ingat-ingat tu pun dah kira rosak pahala. Tu kalau mengungkit macam mana pula? Mengungkit lebih lagi lah. Mengungkit itu dengan kamu terus bercakap apa yang kamu ingat. Mengungkit tu maknanya kamu keluar dengan lidah, perkataan, apa yang dalam hati. Apa yang kamu duk kenang-kenang tu, apa yang kamu ingat-ingatkan tu, di dalam hatimu, dilafazkan dengan kata-kata. Sama ada di depan orang yang menerima ataupun di depan orang lain. Bini kita appoint seorang yang menerima sedekah, kita sembang dengan bini dia, tu aku bagi sedekah kat dia, abang bagi sedekah kat dia bukan ingat dah kat kita. Itu pun batal, bukan depan orang. Dia mengungkit dengan bini dia, bukan mengungkit dengan orang hak terima tu pun. Tu pun dia kata boleh menyebabkan termasuk dalam mengungkit-ungkit juga. Dia kata mengungkit bukan semestinya di depan orang yang menerima. Mengungkit-ungkit juga mengumpat sesama orang lain. Mencederakan peribadi orang yang menerima itu dengan kita bersembang-sembang dengan orang lain. Itu juga dia kata melampiaskan apa yang kamu kenang-kenangkan dengan perkataan. Apa yang kamu duk ingat-ingat dalam hati itu dilepaskan dengan expression, dengan perkataan. Tu habis terus dia kata. Tadi pun boleh merosak dah. Dia kata boleh dah, kalau duk ingat-ingat tu boleh rosak. Boleh. Tapi kalau dah ungkit, rosak. Teruslah reset, kosong balik pahala tu. Pendapat lainnya pula menyatakan al-manna tu, manna wal aza. Al-man adalah menganggap sedekah itu sebagai pemberian, sedangkan al-aza adalah menganggapnya sebagai pinjaman kepada orang miskin. Tu masuk azar tu. Dia bagi, dia anggap macam hutang. Hang kena buat khidmat, balas dengan khidmat. Aku bagi, ni hang kena buat ni kat aku. Itu dipanggil al-azar. Al-manna sebagiannya berpandangan dia anggap itu pemberian. Dia tak nampak sebagai satu sedekah ibadat. Dia hanya menganggap itu sebagai pemberian saja. Dia tidak nampak akan hakikat sedekah dalam bentuk pahala akhirat. Artinya amanah saham akhirat dia tak nampak. Itu pun jadi mana dah. Kemudian al-azar tu maksudnya sebagian ulama kata al-azar itu menganggap sedekah adalah pinjaman. Aku tanam, hang kena balas balik. Itu azar lah tu. Masuk dalam azar. Bismillah. Ada pula yang berpendapat al-manna, al-man di situ adalah merasa sombong setelah memberi. Dan al-azar itu menghardik dan memburuk-burukkan orang yang menerima sedekah. Itu dia pandangan ulama. Apa itu al-man? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Al-man tu di situ tiga pandangan. Yang last sekali dia kata tadi nombor 3 tu, dia bagi dengan sombong. Manna tu dia bagi dengan action, berlagak. Itu dipanggil man. Dan al-azar tu ditambah pula dengan dia menghina-hina, herdik-herdik orang yang menerima. Tu dua sekali. Manna wal azar terimpun pada seorang
pemberi yang tidak beretika. Dihimpun pada seorang pensedekah yang tidak beradab, berakhlak. Sebab tu semua perkara mesti dilakukan dengan adab dan akhlak, baru Tuhan terima. Lakukan tanpa adab dan akhlak, Tuhan tak terima. Banyak pun Tuhan tak terima. Al-Ghazali, Imam Ghazali berpandangan seperti berikut. Menurut pendapat saya, dasar munculnya al-man adalah keadaan dan sifat hati. Ni Imam Ghazali dia orang ulama tasawuf. Dia kata munculnya man tu, dia mai daripada mana? Tempat. Dia mai daripada, berpunca daripada sifat hati. Lalu bercabang ke bahagian akhir, zahir, seperti lidah. Dia mai pada hati. Dia zahirkan dengan lidah. Dan anggota tubuh yang lain. Dia tu tazkiyah tu nafs, maksudnya ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah. Penyucian jiwa. Penyucian hati. Maka Imam Ghazali kata dia bermula daripada hati, kemudian dilepaskan, dizahirkan dengan lidah dan anggota yang lain. Dasar munculnya al-man, mengungkit-ungkit tu pasal apa? Kerana punca dia memandang dirinya sebagai orang yang baik dan orang yang dilimpahi berbagai nikmat. Tu dia kata sudut pandang, bermula daripada sudut pandang dia memandang diri dia baik, dia memandang diri dia dilimpah nikmat oleh Allah. Dia memandang diri dia macam Tuhan sayang. Dia rasa diri dia hebat. Rasa diri dia punca tu dia kata kerana merasakan diri kita dilimpahi nikmat oleh Allah, merasakan diri kita baik, bajet bagus. Itu. Dia menganggap bahawa sudah selayaknya orang miskin memandangnya sebagai orang baik dengan menerima hak Allah SWT dari dirinya. Hampa orang-orang miskin kena respect kat aku, kena hormat aku, kena salute aku. Dahsyatlah kalau kita tengok kepada bedah postmortem yang dia bedah hati perangai kita tu, perangai-perangai badawi kita tu, dibedah oleh Imam Ghazali. Dia nak angkat etika tu, nak martabat insan tu dia pada hati, budi. Punca dia boleh tahu, dia siasat, dia diagnose, dia bedah. Dia kata punca dia kerana kita duk rasa diri kita baik dan selayaknya orang-orang yang miskin itu kena hormat kita. Itu punca dia. Merasakan diri kita tu hebat tak sangka dah. Menyebabkan orang-orang yang miskin yang terima kita, sedekah kita, terima zakat kita tu, kita merasa memang layak hampa hormat aku, memang hampa layak kena memandang tinggi kepada aku. Tu dia sebut. Jadi bermakna hampa semua layak untuk menerima sedekah dari dirinya yang merupakan penyucian dan penyelamat jiwanya dari neraka. Ini kerana apabila Allah tidak menerima pemberiannya, maka dia masih berstatus tergadai oleh sedekahnya. Maka dia merasa berhak untuk dipatuhi oleh orang miskin kerana telah menjadikan telapaknya sebagai pengganti Allah SWT dalam menerima hak Allah. Selanjutnya dia akan merasa bahawa dirinya orang yang dianugerahkan hak Allah SWT dan orang miskin itu mengambil rezeki Allah darinya setelah sebelumnya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu huraian daripada Imam Ghazali. Dia dalam sikit panjang. Dia bedah hakikat pasal apa yang jadi mana tu, daripada punca yang orang duk jadi mengungkit tu pasal apa. Tu dia kata punca dari situ seolah-olah
orang yang terima daripada telapak tangan kita, orang yang di bawah, kita tangan yang di atas, seolah-olah dia minta ke Allah, kita dapat melalui kita. Dia minta ke Allah, Allah hantar jalan melalui kita. Patutnya, kata Imam Ghazali, kamu kena merasa itu sebagai penyelamat kamu daripada api neraka, penyelamat kamu daripada kesesaan Allah, dan kamu kena rasa bahawasanya berterima kasih kepada orang yang terima tu. Bukannya merasakan diri kamu yang hebat, yang dilimpah dengan nikmat sebagai hebat. Tak, sebab kita ni, dia kata kena pandang status sedekah kita itu tergantung selagi mana tidak diterima oleh mereka yang berhak menerimanya. Umpamanya tak mau bagi kita merasa mengungkit-ungkit tu, tak mau bagi kita rasa besar diri tu, rasa hebat tu, dia kata kita kena faham hakikat sedekah itu apa dia? Hakikat sedekah itu kita kena berterima kasih kerana dia mau terima sedekah kita, zakat kita, yang menyebabkan kita terlepas daripada api neraka. Kita kalau dipandang sudut pandang macam tu, kita tidak akan merasa besar diri kita, bahkan kita merasa besar diri orang yang menerima tersebut, kerana hang telah menerima sesuatu yang bukan hak aku, yang diperuntukkan Allah kepadaku. Yang tu yang disebut etikanya di antara berterima kasih kepada orang yang terima. Bukan suruh orang yang terima kasih. Itu adab bagi orang yang memberi. Disuruh berterima kasih kepada orang yang menerima. Dan tidak mengharapkan apa-apa ucapan, doa daripada yang menerima. Itu etika orang yang memberi. Etika orang menerima pula kena doa kepada orang yang memberi. Jazakallah, barakallah, ajarakallah, fima a'tih. Gitu. Maka dia kata Imam Ghazali, kalau kita faham bahawasanya kita tak usah act sangat, kerana orang yang menerima itulah yang menjadi punca kita dipadamkan oleh api neraka. Kalau kita tak sedar hakikat tu, tu yang duk jadi act tu, yang duk jadi kembang hidung, kembang biskut Mary tu. Maka tuan-tuan, tu pembedahan Imam Ghazali. Patutnya telapak tangan yang menerima, tangan yang terima zakat kita, duit kita, sedekah kita tu, itulah yang menyebabkan kita dipadamkan kemurkaan dan neraka yang jadi bahagian kita tu. Yang dah ditulis dalam bahagian kita, tapi bila sedekah dipadam. Tengok orang yang terima, tangan orang yang terima tu, lalu kita rasa besar hati, mujak hang adalah menjadi penyebab aku terselamat daripada api neraka. Gitu. Jadi tak berapa apa nak ungkit padahal kalau ada rasa macam tu di dalam hati perut kita. Meskipun seseorang telah mengetahui ketiga makna yang telah kami sebutkan tadi, tiga makna kita sebut mana tadi tu kan, 1, 2, 3, dan satu pandangan Imam Ghazali, jadi 4 lah. Kita tahu dah makna dia. Maka makna yang telah kami sebutkan dalam memahami kewajipan zakat, atau hanya mengetahui salah satunya sahaja, akan tetapi dia tidak akan merasa bahawa dia orang baik kecuali kepada dirinya sendiri. Jangan duk rasa nak suruh orang puji kita, kita orang baik, kita sendiri sudah. Jangan duk ajak orang supaya nak respect kat kita, nak salute kat kita, nak sanjung-sanjung kita, tak payah. Dia tak perlu. Diri kita sendiri tak apa. Tapi nak tarik orang supaya menyanjung kita tu, dia kata tak payah. Baik dengan mengeluarkan hartanya untuk menunjukkan cintanya kepada Allah SWT, atau untuk menyucikan dirinya daripada sifat kikir, atau untuk menyatakan rasa syukur
atas nikmat harta yang dimilikinya dengan mengharapkan nikmat tersebut bertambah. Tak perlu. Tak perlu, dia kata. Kita bersedekah itu untuk orang kata kita ni hamba Allah yang pemurah ke, nak menunjukkan kita ni cinta kepada Allah. Tu tengok, aku cinta kepada Allah, sebab tu aku sedekah. Tak perlu, dia kata. Semua tu tak perlu untuk mengharap-harapkan orang menyanjung kita sampai teratur. Tak perlu untuk kredit oleh manusia. Tidak perlu untuk memancing pujian, mengumpan dan memancing pujian-pujian manusia yang pada hakikatnya akan merosakkan ibadat kita. Seronok orang puji kita, memancing pujian. Seperti, dia seorang yang mencintai Allah. Dia seorang yang suka nak cucikan dirinya. Seorang yang suka membersihkannya. Tak payah, kita ya. Tak perlu untuk disebut begitu oleh orang lain. Walau bagaimanapun, disebutkan bahawasanya, yang ketiga disebut kikir. Dia tahu, tu tengok dia tak kedekut. Tengok dia seorang yang tidak kikir. Itu pun tak payah. Walau bagaimanapun, tidak akan ada interaksi antara dirinya dengan orang miskin sehingga dia memandang dirinya telah berbuat baik kepada orang miskin itu. Seandainya orang yang bodoh ini telah benar, dia tak akan sebut dalam ni, dia kata dia tidak akan interaksi dengan orang miskin. Dia tidak akan komunikasi, interaksi dengan orang miskin, melainkan dia memandang rasa dirinya berbuat baik, berasa dirinya lebih baik. Itu punca nak jadi mana juga. Dia punca dia berinteraksi, punca dia berkomunikasi dengan orang-orang miskin tu sebab dia kata dia baik, dia mulia, dia pemurah. Itu pun tak dibenarkan juga di dalam hati kita. Dia kata boleh muncul rasa mana itu nanti di penghujungnya. Kalau dia benar-benar merasa bahawa dirinya baik kepada orang miskin, maka sikap ini akan bercabang ke seluruh anggota tubuh lainnya sehingga muncullah apa yang dinamakan alman. Dia merasa diri dia lebih baik pada orang miskin tu. Bila dia pembedahan dalam tu, dia pembedahan dalaman yang dia pedah dalam hati perut kita tu. Punca dia nak main mana tu, dia kata punca dia sebab kita rasa diri kita lebih baik, lebih disayangi Tuhan, lebih mulia, lebih hebat, lebih bijak, lebih pandai, hang tak pandai. Tu hang miskin. Allah. Dia main-main punca-punca tu, sehari tu dia akan muncul, mana tu akan terbit. Mana tu akan muncul. Dia bermula daripada rasa-rasa tu dulu. Tu dia. Maka dia kata seluruh, bercabang ke seluruh anggota lain, sehingga muncullah apa yang dinamakan alman, iaitu dengan membincangkan pemberiannya. Allah. Mula dia buat elaborate. Dia mula menghurai-huraikan pemberiannya. Menghebahkan, membincangkan, meminta balasan dari pemberiannya, seperti ucapan terima kasih, doa, atau layanan, penghormatan, salute, respect, melaksanakan haknya. Dia suruh tunai hak dia, kena hormat dia, dan mengutamakan dirinya dalam berbagai pertemuan. Ini semua merupakan buah dari alman tersebut. Tu dia. Itu dia kata main semua rasa-rasa tu. Itulah dia
Saya panggil Alman. Seorang hormat kita, seorang bagi laluan kat kita, seorang bagi laluan mudah sebab kita dah banyak bersedekah. Tu semua jadi mana belaka dia tu. Nah. Tambah-tambah kalau dia sebut tu, banyak dah air bagi kat masjid, you takkan tak boleh kot. Tak jadi sedekah. Air dah banyak bagi, takkan you tak boleh tolong. Tak jadi apa lah sedekah gitu. Nah. Kadang dia ada cerita, dia banyak sumbang masjid, lepas tu dia ada belah lembu. Nah. Dia buat peternakan lembu. Lepas tu marah kat urusan masjid, tak ambil lembu dah. Untuk korban. Telefon kat Nazir, marah. Dia kata saya banyak bagi dah kat masjid, takkan tak boleh ambil lembu daripada saya. Itu. Maka tuan-tuan, tu dia maknanya ada udang balik mi hang bagi tu, sedekah tu, kerana nak pulang balik, timbal balas. Tak ada. Jadi mungkin menyebut diri dia banyak bagi dah, takkan tak boleh kot bantu dia, tolong dia. Allah. Ni semua ni perangai yang huduh, yang nak dikikis, nak jadikan martabat insan itu diangkat bila buang perangai-perangai huduh tu lah. Perangai-perangai kuno, perangai-perangai tak kelas tu. Perangai-perangai yang kita kata low kelas tu. Nak bagi bawa satu perangai akhlak yang tinggi, yang tak ada duk bincang-bincang hak benda-benda yang koman-koman macam tu, dia tak masuk dalam perbincangan. Tak bincang dah apa-apa yang dia bagi. Bukan nak dibincang-bincang, aku nak akhirat. Aku bukan nak sanjung dunia. Aku bukan nak tongkat dunia. Bagi tak sadut ingat apa dah. Dibagi dengan belagak, riak, action hebat sangat. Dia tak tahu hebat datang apa, tergantung lagi di sisi Allah Ta'ala. Tak sadut act lah hidup kita atas dunia ni, tak sadut belagak, tak ada apa. Orang hak dijamin syurga pun tak belagak. Kita ni syurga belum tentu lagi, dia nak belagak dah. Tengok imam kecil besar ni, macam tak ada harga apa. Maka tuan-tuan, itu semua penyakit-penyakit tak boleh masuk syurga. Hati-hati yang koman sepana macam tu, Tuhan tak mau. Dia nak bina hati kita yang cukup mulia, tinggi, world class. Yang orang kata, hebat hati perut dia. World class tu. Macam mana Nabi buat? Dia binakan akhlak dalam para sahabat, sehingga kan mereka tak ada langsung rasa-rasa yang hina tu dalam hati mereka. Rasa-rasa yang mulia saja yang ada di dalam hati perut mereka ketika bersedekah. Sebab tu Imam Ghazali ni dia kata, kita ni banyak habis mengaji bab tasawuf nak mati ni, dia kata, sebab nak bawa hati yang sejahtera. Dia hati sejahtera tu yang baru boleh mendapat manfaat mati. Kalau tidak, mati yang tidak bawa hati yang sejahtera tak beri manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada manfaatnya harta benda banyak, anak pinak yang ramai, melainkan mereka yang membawa sekeping hati yang sejahtera, salim daripada hasad, dengki, riak, sum'ah, ujub, ghurur, takabur, kibir. Tu kena suci hati tu. Hati tu salim daripada semua-semua tu. Barulah membawa manfaat. Tu dia kata ilmu manfaat. Ilmu yang membedah hati kita yang kotor, menyucikannya, membuang rasa-rasa yang dia sebut tadi tu. Rasa-rasa pelik-pelik tu, rasa-rasa yang koman tu, buang. Rasa pelik-pelik tu, rasa tu
tak bertamadun. Kalau rasa action tu, bukan orang yang bertamadun. Orang yang bertamadun tu dia tak ada rasa pelik-pelik, duk berasa tu tak ada. Nah, dia merendah diri, tawaduk. Itu tamadun. Takabur tu Qarun, tak tamadun. Tawaduk macam Sulaiman, itu baru tamadun. Tamadun yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Dia dapat semua-semua tu, dia kata min fadlillah. Bukan macam Qarun, aku dapat semua ni kerana ilmu yang ada pada diriku. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu jawapan dia. Beza antara orang yang mempunyai hati perut yang elok dengan hati perut yang busuk. Hati perut yang busuk dia jawab, aku dapat semua ni kerana aku ada ilmu. Maka dia tak nampak Allah Ta'ala. Sulaiman terus dia kata, aku dapat semua ni limpahan daripada kurniaan Allah. Haza min fadli Rabbi. Tu beza hati perut elok dengan hati perut tak elok. Jadi Imam Ghazali kata, punca yang nak jadi mungkit tu kerana hati perut yang tak elok. Hati perut yang merasa dirinya baik, dia tak berinteraksi dengan orang miskin, melainkan dia nak rasa diri dia baik. Melainkan dia merasa diri dia lebih baik daripada orang miskin. Baru dia interaksi. Baru dia komunikasi dengan mereka. Memancing respect daripada orang miskin. Tu baru dia buat baik. Saja-saja tak ada nak buat, dia tak ada nak tegur. Dia tak ada nak bersembang. Melainkan dia nak sesuatu. Baru dia akan interaksi. Baru dia akan komunikasi dengan orang-orang yang miskin. Baik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan azar pula bagi Imam Al-Ghazali, mana duduk dalam Al-azar ni, dia keluar secara lahir. Azar tu makna secara lahir adalah memburuk-burukkan dengan perkataan ucapan yang kasar, bermasam muka. Tu pun zahir dah tu. Masam muka, mencurit, mencuka, bukan mencurit, mencuka, masam mencuka. Bila tengok muka orang yang minta sedekah dan sebagainya, itu semua adalah termasuk azar. Termasuk meremehkannya, mandang dengan ekor-ekor mata ya. Itu pun perbuatan juga. Pandang kecil besar dengan mata, ekor-ekor mata. Orang Kedah kata pandang dengan ekor-ekor mata, jelin gitu ya. Dia tak tengok elok-elok. Itu semua menunjukkan perangai-perangai huduh yang mesti dikikih daripada diri kita. Kalau ada perangai-perangai macam tu, kena buang, kena kikih. Satu tazkiyah dipanggil, penyucian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang akhlak mulia ni aura dia pun aura yang baik. Akhlak buruk, hati busuk, aura dia pun jadi buruk, tak elok. Jadi tak syok. Tu pentingnya kita membawa hati yang suci bersih. Sebab tu dia buat mai sedikit pembedahan daripada Imam Ghazali, menghuraikan al-manna tu daripada punca yang dalam, daripada lubuk hati. Allahu Akbar. Tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjadi rojokan di dalam ihsan, di dalam ilmu tasawuf di Malaysia kita. Kita rojok kepada penyucian yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan kepada hadis Al-Quran dan hadis, di mana dia kupas balik rahsia di sebalik makna rahsia makna al-azar. Itu macam mana kita nak faham. Itulah dia umai sikit daripada Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Maka cukup membekas dan beri impak yang positif kepada kita semua di atas huraian Imam Ghazali yang mendalam tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi